selamat datang ke episod baru kami, episod podcast Bola Lagi. Kali ini kita disertai oleh panel-panel yang lazim menyertai kita. Pertama sekali aku nak mengucapkan selamat datang kepada Phil, panel pertama kita pada hari ini. Selamat datang Phil. Assalamualaikum, selamat menyambut Ramadan para pendengar, rakan-rakan panel. Okay, terima kasih Phil. Terima kasih Phil, dan panel tetap kita yang kedua adalah saudara Afan. Selamat datang Afan, terima kasih kerana konsisten menyertai kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Macam Phil jugalah. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Okay, terima kasih Afan. Dan panel ketiga kita pada hari ini adalah saudara Azim. Again, calling in daripada Battery of Sarawak. Selamat datang Azim. Selamat datang. Terima kasih Encik Fizul, Encik Zul. Selamat Ramadan semua. Selamat berpuasa ya. Sambil-sambil kita berpuasa, sambil-sambil juga kita menyokong bola sepak negara. Ya. InsyaAllah. Betul. Power. Bukan sahaja jadual bola sepak yang kita tolak ke pukul 10 untuk bulan Ramadan ni kan. So memberi peluang kepada kita semua untuk melakukan ibadat semua dulu sebelum menyokong bola sepak tempatan. Okey, untuk agenda pertama kita pada kali ini, untuk bahagian pertama, kita akan membincangkan perlawanan yang baru berlangsung 2-3 hari lepas bersempena dengan international break yang baru berlangsung seminggu lepas ini. Malaysia telah melangsungkan dua perlawanan tier 1, iaitu pertama sekali melawan Turkmenistan dan kedua adalah melawan Hong Kong. Alhamdulillah kedua-dua perlawanan itu kita catatkan dengan kemenangan. Menarik, kali ini perlawanan ini telah dilangsungkan di SSI, Stadium Sultan Ibrahim, kerana Stadium Bukit Jalil sekarang tengah renovate padang, tanam rumput baru kalau tak silap aku. Hari itu nampak ada gambar officiate kan. Okey, untuk pertama sekali adalah match day 1 untuk international friendly ini kita telah melawan Turkmenistan. Skuad pimpinan Kim Panggon telah berjaya mencatat kemenangan dengan jaringan 1-0. Jaringan hasil daripada Akhir Rashid Makyat yang pada awalnya semasa skuad ini diumumkan telah antara pemain yang mendapat kecaman sebab tak cukup minit perlawanan tapi ada dalam tim. So he proved his worth lah, not only scoring di game ini, dan dia juga score game yang kedua lah. Okay, Apan, kita mungkin start dengan kau Apan. Kalau kita lihat kesebelasan yang Kim Panggon turunkan pada malam tersebut kan, pada hari tersebut ada beberapa nama-nama baru lah katanya debut kan, especially macam Paulo Jose, kita punya player Harimau Watch kita Hendrik Dos Santos kan. Okay, antara pemain-pemain yang debut pada malam tersebut kan, pada pendapat kau siapa yang menarik perhatian kau Pan? Komen kau terhadap pemain-pemain yang debut pada malam tu. Aku nak saksikan Paulo Jose lah kan. Lebih daripada Hendrik sebenarnya, sebab dia punya corak permainan dia masa di Kuala Lumpur. Tapi aku rasa belum di tahap yang sebenar lah untuk Paulo Jose dan Hendrik di dalam skuad kebangsaan lah, specifically. Tapi yang pemain yang kacukan Finland tu, apa? Noel. Yang tu aku rasa memang ada memberi sedikit impak lah. Selepas beberapa kali mencuba untuk menyertai skuad kebangsaan dan akhirnya dia dapat terus ke pasukan senior. Dan debut dia pada dua perlawanan tu aku rasa sangat baik lah. Dan game tersebut aku rasa memang advantage kepada kita lah, terutamanya ketika bertemu Turkmenistan, walaupun Turkmenistan datang untuk membalas dendam, misi membalas dendam. Dan aku rasa kerana perjalanan pun jauh kan, daripada Ashgabat nak ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke JB memang memberi advantage kepada pasukan kebangsaan lah. Dan malam tu kita beraksi dengan cukup baik dan kita dapat regular player kita balik lah, macam Matthew, Corbin Ong, Dungkus, Syarul Saad, Makyat kan, semua pemain-pemain regular kita, Syamil Kuti, semua dah ada balik dalam squad. So aku rasa kelebihan itu digunakan sebaiknya lah oleh pasukan kebangsaan untuk mencatatkan kemenangan. Menarik. Kau pula Azim, macam aku sebut tadi kan, sebab masa
squad ini diumumkan untuk diumumkan ke media, pemain-pemain yang disebut antara yang mendapat komen menarik daripada netizen adalah Akhia Rashid lah, Mak Yat sendirilah antara pemain yang kurang minit permainan, sangat-sangat kurang minit permainan, bukan setakat kurang tapi masih dijemput kan. Pada pendapat engkau, Azim, terutamanya pemain-pemain JDT lah kita lihat kan banyak memanaskan bangku simpanan tapi masih dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan kan. Pada pandangan kau, Azim, is it fair, Azim? Adakah gol yang Mayat skor ni dan persembahan daripada pemain-pemain JDT yang lain tu kan, is it fair yang kita keep on giving them chance dan mengenepikan pemain yang lebih mempunyai minit permainan, Azim? Okey, untuk pada pendapat saya lah, pemain kurang minit seperti Akhia Rashid, memangnya perkara ini normal lah. Kalau kita kurang minit, kita dipanggil dan kita bermain di kesebelasan utama, memang perkara biasa kalau dikecam. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau beliau mempamerkan prestasi yang baik di atas padang dan juga dapat menjaringkan gol dan memberi sesuatu kepada pasukan kebangsaan. So pada saya tak ada masalah sebenarnya. Cuma peringkat permulaan sajalah kita akan menerima masalah seperti kecaman netizen, kecaman penyokong, kecaman daripada pemain-pemain bekas pemain kebangsaan. Itu perkara biasa. Tapi kalau pemain tersebut membuktikan di atas padang, kita pun tak boleh mengecam pemain tersebut lagi sebab beliau, yang penting adalah prestasi di atas padang. So kita boleh memberi komen, kita boleh memberi pendapat, tapi akhirnya pemain di atas padang yang akan menentukan segalanya. Kita boleh ada pemain yang banyak minit tapi di atas padang tidak memberikan apa-apa. So di akhir kita, result yang akan menjadi keputusan sebenar. Itu pendapat saya lah. Ya. Okay, Phil, macam yang kita sebut semasa segmen Harimau Watch tempoh hari, masa kita berbincangkan tentang Hendrik Dos Santos now dengan penyertaan Paula Hussein kan, kita punya bahagian tengah ni, especially yang playmaker punya role, playmaker punya department tu makin saturated kan. Kita pun ada membincangkan Azam Aziz kan, one of the player yang paling form dalam Liga Super setakat ini, mungkin akan mendapat kesukaran untuk merebut tempat dia kan. Pada pendapat kau, Phil, perlawanan ini sebenarnya Azam Aziz ni masuk untuk menggantikan Paula Hussein. Does he still have it rasanya? Setakat ni, does he still have it for the national team? Untuk Seri Pahang mungkin masih boleh lagi, but can he still do it for pasukan kebangsaan, Azam Aziz? So boleh tambah sikit on komen Azim tu on minit permainan. Maybe Pak Azim mention is okay, betul, tapi ada perspektif lain. Sebenarnya dalam first 11 tu, I mean lah untuk Melistan is only Akhia yang kurang minit, tapi the rest 10 of players yang betul-betul cukup minit lah and play well and regularly in the first team. So maybe kurang minit Akhia tu sendiri pun telah ditampung oleh rakan-rakan lain lah yang sebetulnya memang main pada tahap tertinggi almost every weekend. So debate kurang permainan minit, dia Akhia scored, so he scored a wonderful goal, even the first one tu quality one kan. So even second goal Hong Kong pun good goal. So just a matter of being supported by the rest lah. Okay, anyway, back to your question about midfield. So Azam Aziz rasanya ni first time main after qualifier kan, because AFF itu dia tak main langsung. So nampak try, because hari tu gandingan dia pun siapa? Azam, Josue dengan budak baru Noah lain. So among the three, Azam is the most senior among regular kat Malaysia. He still has it, but then in terms of general midfield trio, from the look of since AFF, kelayakan perasaan and the latest international ni, rasanya yang boleh stem tempat yang firm rasanya Brandon Gunn lah still. Kita nampak even lawan Hong Kong, lepas Brandon Gunn masuk macam game properly. So it's Brandon Gunn and ada two. So ada two maybe is it can be just up for grab lah, for grab. Even Syamir is back after ACL, so still an interesting
competition lah the midfield trio. So kita next friendly international kita tengok how Kipanggon akan buat adunan yang lebih just try to get the best trio lah out of in the midfield. Betul. Aku rasa bahagian tengah kita ni memang a good problem to have orang cakap kan. Kita spoil for choices kan, and all are ready to perform pada bila-bila masa dipanggil kan. So a good problem to have lah. Okay, soalan last ni pasal game ni, pasal melawan Turkmenistan ni, aku open to any three of you lah yang nak jawab ya. Feiruz Baharudin, pemain yang kita feature dalam Harimau Watch yang direkod tapi tak dapat dikeluarkan atas sebab-sebab technical. So any three of you want to pemain yang katanya menarik perhatian kita lah untuk untuk di-includekan dalam Harimau Watch. Any three of you want to comment about Feiruz Baharudin? Siapa-siapa? Feiruz Baharudin dia untuk buat masa ni saya rasa bakat beliau kan yang sungguh prestasi baik beliau di JDT rasanya tak dimanfaat oleh Malaysia buat masa ni lah. Sebab saya nampak agak sukar untuk menembusi pasukan kebangsaan dengan Dion Kool dan Syarul Saad di bahagian tengah. So saya prefer dia main dengan Merlion Cup sebenarnya. Sebab beliau masih 23 tahun ni. Dia lahir tahun 2000. So saya harap dia main Merlion Cup dan mendapatkan lebih banyak minit daripada memanaskan bangku simpanan pasukan kebangsaan lah. Tapi kalau boleh beliau berada di Merlion Cup, dia boleh saya boleh jamin lah untuk Merlion Cup beliau boleh bermain first team lah untuk pasukan bawah 22 tersebut lah. So saya rasa agak kita tak berapa nampak sangat lah, tapi kalau dia diberi peluang, saya yakin dia akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Okay, menarik. Itulah pemain yang akan tetap bawah perhatian kita lah, Feiruz Baharudin ni kan. Okay, selesai perlawanan pertama melawan Turkmenistan tempoh hari. I think tak selaku beberapa hari selepas itu kita melawan Hong Kong pula. Menariknya melawan Hong Kong ni kita lawan right after kemenangan pasukan Merlion Cup, kita melawan Hong Kong juga kan. So kira macam junior dan senior lawan Hong Kong. Perlawanan berkesudahan dengan sekali lagi kemenangan buat Malaysia, jaringan Mat Yat sekali lagi dan Faizal Halim. Menarik line up yang menjadikan gol ni. Game pada perlawanan tersebut rasanya KPG kali ni dia start dengan Noah Lane kan. Selepas Noah Lane masuk sebagai sub dalam Turkmenistan ya, a better performance from Noah Lane, so he was diberi hadiah lah untuk start the game kan. Okay, kita borak pasal Faizal Halim lah dulu. Apan. So gol yang dia jaringkan pada malam tersebut lah gol pertama yang dia jaringkan pada tahun ini kan, after his high profile transfer to Selangor. Banyak menyumbangkan assist, tapi orang have this idea high profile transfer dia sepatutnya menyumbangkan lebih banyak gol kan. So ini gol pertama dia, nampak lepas dia score gol tu dia memang macam relief lah, pressure dia masih nangis lagi kan. Komen kau Pan pada persembahan Faizal Halim untuk dua perlawanan ni, melawan Turkmenistan dan especially melawan Hong Kong ni. Apa komen kau pasal Faizal Halim Pan? Secara peribadi aku rasa Faizal Halim menunjukkan prestasi yang sangat baik lah. Seperti mana yang dia selalu tunjukkan ketika bersama pasukan kebangsaan. So ketika berlawan Turkmenistan pun banyak effort yang dia lakukan. Kalau kita boleh tengok ada percubaan-percubaan yang hampir dia jadikan gol tapi dia gagal. Dan akhirnya bila lawan Hong Kong tu dia dapat jadikan gol, even dia assist the first goal kan untuk Akia tu. So aku setuju macam kau cakap, memang macam relief lah for him lepas 5 perlawanan Liga Super without a goal, cuma hanya bantuan jaringan saja. So aku rasa itu kira turning point untuk dia lah, beraksi lebih baik dalam Liga dan seterusnya persiapan ke Piala Asia. Menarik itulah. Memang especially goal dia itulah, such a well taken goal kan. Darren Lock square to him, dia control dia, memang nampak lah through that goal tu, memang nampak Faizal Halim ni different level lah kalau compare dengan player-player lain kan. Betul. Even Darren Lock pun both goals yang jadikan tu Darren Lock ada play a role kan untuk both goals tu. So menarik game tu.
Kau feel kau ada apa-apa yang nak highlightkan pasal lawan Hong Kong ni, Phil, selain daripada apa yang aku bagikan pasal Faizal Halim? So rasanya macam lah Hong Kong macam mention both goals dia macam different style, tapi it's typical Kim Pang-gun lah, is either counter pressing or counter attack kan. The first one tu memang typical pressing, then lock go, keeper pressure, then Faizal Halim go lagi, mistake, assist, goal. Second one tu best lah. Ala konon-konon ala Alisson lah kan, clear Shihan bagi long ball direct ke forward, and maybe just few passes of that, tahu Faizal Halim dah lolos dalam box, ding satu defender and far post goal. So it's a typical Kim Pang-gun punya style lah. So players nampaknya after 1 year kan, rasanya dah setahun dah adapt well lah kepada permainan tactical Kim Pang-gun, and at least kita nampak core players tu memang dah biasa lah cara Kim Pang-gun main, just matter of keeping the core players and getting, let's say nak try pun few other players nak to fit in the system, but then still nampak room for improvement, especially on individual punya teknik lah. Kadang still sloppy kan, first touch, passing, but then overall permainan still they follow to Kim Pang-gun punya filosofi lah. Macam Phil sebut awal tadi Lazim, memang nampak dan Phil sebut juga tadi sebelum tadi adalah pasal loose lah kita punya midfield kan. Only towards the second half tu masa Brandon kan masuk baru kita punya midfield nampak solid lah kan, Zim. So kau rasa siapa, pada pandangan kau dah tengok 2 game ni, siapa gandingan yang paling sesuai lah untuk digandingkan bersama Brandon kan setakat ini daripada pemain-pemain? Itu kontroversi punya soalan tu. Boleh saya maksudkan player yang tak diselect ke? Boleh. Boleh ah. Harimau Watch. Okey. Saya akan ambil pemain JDT yang itu Naso Insa tu sebenarnya, untuk defensive midfielder ya. Aduh, Insa kalau boleh lah. Aku rasa dia yang tak nak sebenarnya kan. Aku tahu lah, ada sure. Aku rasa sama juga. After first match dia baca kena kecam-kecam, dia macam merajuk sort of lah. Tapi of course Insa quality lah. Okay. Lepas itu aku prefer itu Ryan Lambert juga untuk KL tu. Itu yang aku prefer lah, sebab dia boleh score long range shot lah, macam Paulo Hozu. Tapi Paulo Hozu umur dia meningkat, so aku prefer pakai pemain yang lagi muda lah, macam Ryan Lambert lah kalau boleh lah sebenarnya. Tapi Azam Aziz punya position kalau defensive midfielder, kalau tak boleh Naso Insa, aku prefer Azam Aziz lah. Azam Aziz, Ryan Lambert dan juga Brandon Gunn kalau boleh lah, untuk up for the grab. Kalau aku permanent saja pakai line up ini sebenarnya, kalau boleh lah untuk pasukan Malaysia. So itu kontroversi sikit lah. kita ada berapa lagi FIFA punya break lah? 1 lagi kan before Asia Cup? 3 kan. Jun, September kan, and Jun, September, Oktober. Okay lah. Oktober. Sempatlah nak pujuk Insa nak join kan. Okay. Okay, with that 2 games concluded kan. 2 games concluded tu, and then aku tak tahu ni ranking FIFA yang dah belum lagi kan, ini bukan official daripada FIFA kan, ranking yang dah kapan? Minggu depan baru keluar. Minggu depan. Minggu depan. Oh, itu projection lah kononnya. Projection lah. Projection. Tapi daripada tu daripada kemenangan kita tu, ada orang berkira-kira lah jumlah mata yang kita dapat sebagai voting tu, kita akan naik daripada 145 ke 138 lah. Aku dah nampak stats hari tu, tapi aku tak simpan. Ada tunjuk yang Kim Pang-gun masuk berapa ranking kita, just nak tunjuk lah memang Kim Pang-gun ni progression dalam ranking kita lah, memang positif lah kan setakat ini kan. So setakat inilah, setakat daripada dia start masuk tu sampai sekarang tu memang nampak membuahkan hasil lah kan. Apa komen korang overall performance Kim Pang-gun setakat ni, Pan? Kalau kau nak komen. Memang kena kekalkan lah Kim Pang-gun. Sebab aku rasa dia start dengan 150 lebih
Ya, Dan betul. now dah 145 dan you naik lagi 138, you almost catch up Philippines. Filipina. So aku rasa itu satu benda yang sangat membanggakan lah untuk skuad kebangsaan dalam tempoh aku rasa berapa tahun 12 tahun 12 tahun to be ranking at terbaik lah. 130 lebih ni aku rasa satu yang benda yang lama dah kita tunggu sebenarnya. Sebab sebelum ni coach-coach kita macam ambil mudah sikit international friendly ni sebab sekadar untuk mencuba-cuba, tapi Lawan Zimbabwe pun, lawan Zimbabwe. Kredit juga kan, tapi rasa kredit juga kepada ni kot. Tiba-tiba nak puji Hamidin kan. Ya, Aku rasa Hamidin ni dia macam maybe dia kabel dia besar kot. Dia boleh arrange. Lepas tu tengok upcoming pun nak lawan yang ranking lebih tinggi kan. Tengok Solomon Island, then you akan lawan Yaman pula, Arab punya walaupun ranking lebih rendah. So dia structured lah. Kita nampak macam memang structured. Dia nak bergerak, dia nak gerakkan ranking kita tu, which is aku bagi kredit lah for the whole. Betul lah, maksudnya macam Kim Panggon knows what he wants lah. So dia tahu betul. dia buat planning. Okay. Tapi aku sokong yang disebut tadi lah, yang Hamidin tu saya setujulah. Sebab dia yang memulakan ayat ranking itu penting ketika dia first jadi Setiausaha Agong FAM dahulu. Saya ingat lagi dia sebut ranking itu penting. Sebelum itu Setiausaha Agong yang lama Aizuddin tu dia cakap ranking tak penting. Benda yang aku tengok ialah waktu itu media sosial tak berapa famous sangat, so dia tak berapa dikecam teruk. Lagipun dia asyik cakap dia daripada asal tentera lah apalah. Ini aku tak faham apa kaitan tentera dengan bola sepak. So bila dia dah berhenti dan jadi Setiausaha Agong dan Hamidin mengambil tempat dia, Hamidin terus menukar cadangan, di mana kita tahu kan yang boleh memberi komen dalam FAM siapa? Presiden dan Setiausaha Agong. So kita nampak, ya betul. Yang lain kalau kita yang memberi komen kena artikel 88. So saya memuji Hamidin yang mengambil peluang menyebut ranking itu penting dan mengubah, of course tak mengubah secepat mungkin lah, mengambil masa perlahan-lahan. So dari sana kita bermula dan akhirnya kita berada di sinilah yang mengepung ranking, yang menampakkan ranking kita naik dari sikit-sikit sekarang akan mengejar ke 138. Tu yang saya fikirlah ya. Okay, menarik. Okay, so basically kesimpulannya untuk menutup bahagian pertama ni, we wrap up international break, FIFA international break ni dengan sesuatu yang positif lah. So continue daripada kelayakan Piala Asia, masuk AFF, now international break. So trajectory tu always positif lah untuk kita setakat inilah, yang mana memberi peluang kepada kita lah untuk bersedia kepada cabaran yang paling getir untuk generasi ini, iaitu Piala Asia tahun depan kan. Okey, itu saja untuk bahagian pertama. Kita akan sambung bahagian kedua nanti. Kita akan membincangkan berkenaan dengan pasukan adik pula, pasukan bawah 22 tahun yang menjadi juara Malayan Cup. Jumpa lagi di bahagian kedua sebentar lagi. Selamat datang, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke bahagian kedua. Selepas kita selesai bahagian pertama tadi membincangkan berkenaan dengan pasukan Harimau Melaya, kali ini kita membincangkan tentang adik Harimau Melaya kita, itu pasukan bawah 22 tahun. Baru-baru ini kita, berita baik bola sepak tempatan ini diteruskan lagi dengan daripada seberang tambak apabila anak-anak buah Coach Ella berjaya membawa kembali Piala Melayan pertama kali since 9 edition atau something like that, 41 tahun ke something like that, yang aku ingat stats dia. Menariklah stats tu. So it's a format pertandingan adalah berbentuk knockout. Kita menang first game melawan Cambodia, lepas tu kita menang pula final melawan Hong Kong. Aku start dengan kau lah, Azim, kau yang paling hype semasa tournament ni start hari tu kan. Kalau kita nak rangkumkan persembahan pemain-pemain pada dua perlawanan ini secara keseluruhannya lah, daripada semi-final ke final dan menjadi juara, apa yang kita patut look out for lah, apa yang kita should be excited for about this squad, Azim? Okey, yang menarik untuk pasukan Malaysia bawah 22 Malayan Cup ini, yang saya nampak pemain-pemain senior di Malaysia Suzuki Cup, Mitsubishi Cup 2022, seperti Hakim Yazim, Ruvin Tiran,
dua pemain ini Kapten Azam Azmi pemain Terengganu mewakili bawah 22 negara ya untuk menjadi pemain tonggak di bawah 22. Mereka pemain Malaysia di sini mereka bukan pemain tonggak tapi di bawah 22 mereka pemain tonggak. So saya nampak pasukan ini masih lagi untuk pasukan Malaysia ini saya mempunyai permainan yang agak kemas, serangan yang agak smooth lah. Tapi kesilapan penjaga gol yang banyak merosakkan persembahan Malaysia lah. Tapi tak apa, semuanya masih muda lagi. So saya memberi pujian kepada Fergus Diani, Najimuddin Akmal, Hakimi Azim, walaupun Hakimi Azim kena red card lawan Hong Kong kan, tapi tak apalah, masih muda lagi, kita belajar dari kesilapan. Dan juga ya, ini adalah piala yang saya betul-betul nak menang piala Melayan sebab dianjurkan di Singapura piala yang saya nak Malaysia menang. So saya sebab itu saya memberi tumpuan kepada pasukan Malaysia ini ya, sebab kita tak pernah menang benda ni. Sekali pun tak pernah. Malaysia pernah join tapi Malaysia tak pernah menang. So saya dah desperate, tak kisahlah bawah 22 ke, bawah 23 ke atau pasukan senior, yang penting kita juara piala ini. Sebab piala ini dianjurkan oleh Singapura. So piala ini agak berprestij lah. So untuk ini saya memuji pasukan bawah 22 negara kerana menjuarai piala inilah. Harap kita dapat simpan piala ini untuk tahun depan kalau dia dianjurkan lagi lah. Ya. Okay. Oh, memang menebal Azim punya semangat dia terhadap Singapura ni memang menebal. Okay, kita harus pujilah. Aku rasa tim ni lah yang kita akan hantar ke SEA Games kan. Bawah 22 tahun SEA Games, so tim ni lah yang akan hantar SEA Games. Aku rasa kalau tengok performance ni boleh bawa balik ibu segala pingat nanti SEA Games. Aku rasa untuk bawa balik ibu segala pingat tu tak kata mudah, tapi peluang ni sangat cerah lah. Aku rasa kita sangat baik lah di Sukan C kan, rekod kita daripada 2009, 2011 sampai sekarang baik. Cuma adalah 1-2 kali kita slip sikit, kita tak masuk semi-final. Aku rasa masa tu yang Ong King Swee bawa tu, ada sekali tu kita slip sikit. Tapi so far aku rasa untuk kali ni dengan squad yang kita ada ni, sebab macam Azim cakap tadi lah, pemain-pemain yang pernah beraksi di squad senior juga beraksi di untuk under 22 ni kan. So itu menjadi kekuatan pasukan kita lah untuk bawa balik ibu sekali pingat tu. Cuma aku sedikit terkilan lah, Mukairi tak join kan this tournament kan, sebab dia ada sakit perut macam ada kuman di perut, something like that. Sponsor dia captain tak? Mukairi captain. Just before the tournament. Itu yang menariknya pun ada bakat-bakat muka-muka baru tu kan, macam Fergus Diani, lepas tu Najimuddin Akmal. So itu memang perkara-perkara menarik lah yang kita boleh saksikan untuk squad under 22 ni. Menarik. Phil, daripada nama-nama yang Afan sebut tadi, yang nama-nama baru ni, kalau any of our listener nak katanya nak jadi hipster kan, nak pick up player baru, nak hypekan player, siapa lagi yang kita boleh fokuskan tu? Wah, ni siapa nama? Safwan Mazlan. Left back Terengganu. So Terengganu actually hantar both right back and left back dia dalam tim ni. Safwan especially in final scored quite a wonder goal, and actually final tu dia buat like 4 attempts satu kena bar, ada couple of good save, and finally his 4th on target goal. So Safwan tu pun another player to watch lah. So anyway, pasal SEA Games, Coach Ella actually said something about dia yakin bawa tim dia ke final. So it's quite a bold statement, but kata Afan ni doable lah dengan the squad ni. So kita see how the squad, sebab rasa squad ni dia ramai juga player yang kira dah agak season dekat klub masing-masing kan, especially macam even Azam Azmi kan, baru 22 years old, actually dah what more than 50 appearances for Terengganu. So he's playing very consistent pun dengan Terengganu anyhow pun. So
proven lah event selection dalam AFF tu, but then he brought the experience back to the H group under 22. Nampak lah sangat-sangat matang pemilihan Azhar Azmi, and furthermore dia pun ada lilitan captain kan. Ada. Okay, alalang kita ni memang bincang berkenaan dengan youth setup kan. Siang tadi kan Azim, kau share pasal grouping Asia Cup under 17 Ya betul, bawah 17 lah. Oh, 17. Apa yang kau boleh share dengan kita Zim pasal tournament ni, pasal pasukan kebangsaan kita ni? Aku memang bila aku tengok kau share tu, okay, ada tournament rupanya kita qualify lagi. Anything you want to share with us Zim pasal tournament ni? Kalau untuk tournament ni aku happy lah tengok grup Malaysia kita sama dengan Thailand dan juga siapa satu lagi Laos ya. Satu lagi aku tak ingat. So Thailand akan menjadi host untuk tournament ni. So oleh kerana Thailand adalah host, dia akan jadi pasukan pilihan lah. So dia jadi pasukan pilihan, dia jadi first spot lah. So aku memang harap kita sama grup dengan Thailand lah supaya kita lagi mudah untuk berpeluang cerah ke pusingan seterusnya lah, suku akhir tu. So Malaysia sekarang ni pasukan under 17 menang semua game lah. Hari tu kelaikan ya. Cuma ada satu mistake lah, seri dengan Guam tu tak masuk akal lah. Orang lain belasah Guam 14-0, kita pergi seri pula. Tu lah, tak boleh terima lah. So apa kita belajar dari kesilapan tersebut. Yang penting Piala Asia nanti bawah 17 kita cuba target ialah next round dululah. Lepas tu game stage by stage kita cuba improve lah. Mana tahu boleh semifinal kita akan layak ke World Cup. So cubalah kita target next round dululah. Itu yang penting lah. Formatnya sama macam under 20 jugalah kan, masuk semi terus masuk World Cup. Yang under 17 ni sebenarnya dia dalam plan FAM. Kita memang target, I think for the last batch kita sepatutnya qualify to the World Cup dekat Chile. Kalau tak silap aku. Tim ni siapa main dulu? So that batch yang itulah siapa? Lukman Hakim punya batch tu. Ya betul. Tim Kim few years ago tu kan. Dia sebetulnya menang, bukan menang lah, I think layak ke semi final dan you qualify to the World Cup kan. Sebab before that, as a batch before that, we almost beat Australia. Ya betul. Untuk kita layak ke World Cup. Unfortunately kita tak beat dan kita tak layak, dan kita hope ni player siapa nama dia? Najmuddin kat nama dia kot. Najmuddin juga. Ya. Kan Najmuddin apa? Azim. Najmuddin juga. Ya, tapi dah tak tahu pergi mana dah. Melaka kan sebab dia ada di injury, disciplinary. Dia ada one Sarawak-Kin nama abang main juga. I remember defender. So aku rasa ini selepas series of kegagalan ni, we should learn something lah untuk kita qualify ni. At least show something lah yang kita at the good punya grassroots punya development lah. Betul. Kita memang dari dulu lagi kan, since 20-30 years ago, grassroots dari youth level ni memang level lain lah, memang international level. Okey lah, kalau macam tu perkongsian yang Azim dan Apan bagi ni, this is something yang kita patut fokuskan lah. I mean, we should pay attention to this tournament lah kan. Yemen Zim, satu lagi pasukan Thailand, Yemen dengan Laos yang sama dengan kita, Group A. Terima kasih. So betul lah, dengan kehadiran dua lagi pasukan ASEAN tu sebenarnya ada peluang lah untuk kita advance ke next round. Tak apalah, we take betul. Match by match, stage by stage lah. Okay, dengan itu aku rasa cukup untuk bahagian kedua ni. Kita membincangkan berkenaan dengan pasukan adik kepada Harimau Melaya ni tadi. Dan selepas ini kita akan pergi ke agenda seterusnya. Kita akan kembali ke Liga Super untuk bahagian ketiga. Okay, selamat kembali, selamat datang ke bahagian ketiga. Selepas kita selesai membincangkan bahagian pertama dan kedua berkenaan dengan pasukan Harimau Melaya dan adik Harimau Melaya, kali ini kita kembali ke Liga Super. Setelah selesai international break untuk tempoh 10 hari yang lepas, untuk match day 6, ada beberapa perlawanan yang menarik sebenarnya yang kita patut beri fokus. Tapi sebelum itu, jika kita lihat kedudukan Liga setakat ini, Liga kita masih dirajai oleh JDT, 5 kemenangan, diikuti dengan Sabah, pasukan yang memang kita predict akan memberi cabaran lah setakat ini terhadap JDT, diikuti pula dengan Kedah, satu lagi pasukan yang
tanpa kalah, tak kalah lagi Kedah musim ini sekali dengan JDT dan Pahang belum kalah. Di tempat keempat Selangor, fresh daripada pembantaian JDT tempoh hari di PJ, di MBPJ kan. Itu melengkapkan top 4 kita lah. Dan surprise package kita setakat ini PDRM berada di tempat ke-6 di belakang Pahang. So that's the top 6 untuk Liga Super. Perlawanan Liga Super minggu ini, match day 6 akan bermula esok. Ada beberapa match up yang kita nak beri fokus lah. Pertama sekali adalah perlawanan di antara JDT melawan Sabah, akan berlangsung di SSI. Ada cakap-cakap sebut tempoh hari dua perlawanan ini, iaitu JDT melawan Selangor tempoh hari dan JDT melawan Sabah esok. Dua perlawanan ini bakal menentukan set it is kan, akan menentukan hala tuju kejuaraan Liga kita lah. Kalau JDT menang both games ni, that's it lah rasanya, dah tak ke mana lah Liga, kejuaraan Liga kita kan. So JDT dah belasah Selangor pun tempoh hari. Now kita tengoklah Sabah dapat tak Sabah menahan tsunami JDT ni kan. Okay Zim, since engkau ni kita punya kita punya resident peminat JDT di sini kan, antara kita tiga ni kan, antara kita empat ni kan. Kita start dengan kau lah Zim, JDT Sabah. Apa peluang Sabah Zim? Apa peluang Sabah di SSI? Oh, terus terang saya cakap tiada peluang untuk Sabah. Oh, sedih. Next game then, next. Ya, sebab lagipun bermain di stadium SSI dan JDT juga membelasah Selangor 4-0. Moral pasukan JDT memang tinggi lah. Tapi pasukan Sabah juga mempunyai rekod yang boleh bukan calang-calang lah. 4 wins, 1 draw. Tapi saya rasa semua itu akan diakhiri di game selepas inilah, bertemu dengan JDT. So berbanding dengan JDT dengan Sabah ya, Sabah banyak mempunyai pemain kebangsaan ya. So mereka banyak yang pernah travelling nanti, so balik ke Sabah mungkin ambil masa untuk settle down, lepas tu bermain lagi, travelling lagi ke Johor untuk berlawan dengan JDT. Saya rasa semua itu akan memainkan peranan lah ketika mereka menentang JDT nantilah. So saya rasa JDT akan menang selesa untuk game ni lah ya. Okay, kau pula Phil, if Sabah is to gain anything from this game Phil, what need to go right Phil untuk Sabah ni? Macam mana? Jangan concede lah kot. Jangan concede first half at least. Just keep it be 0-0 half time. Then try to ride on your luck lah kot. Try to get whatever lah, sucker punch ke whatever kan. So it's going to be tough, very tough. But then if there's a team that can do it, is Sabah right now kan. Even Selangor pun swipe away kan. Selangor itu okay kan? First half 1-0 kan? 0-0 kan? 0-0 kan see. So second half dia hanyut lah kan. So Sabah maybe kena just keep it very low score line, 0-0 at least after, then we see how second half kan. Asalnya Ong Kim Swee over the last 10 days mesti dah buat banyak homework lah kan. So we'll see how going. Betul. Johor win, but hopefully for other upset kan. Betul lah, if there is a game to watch untuk minggu ini, is this game lah kan, esok pukul 10 di SSI, jadi tim lawan Sabah. Seterusnya satu lagi perlawanan yang menjadi tumpuan kita lah, seperti menjadi tumpuan kita adalah di Kuantan ya, di Stadium Darul Makmur, antara Pahang melawan Kedah. Ini antara dua pasukan. Pahang ni menarik sebab walaupun di tempat kelima, tapi Pahang belum tewas lagi musim ini. Kau rasa Pahang melawan Kedah ni mampu ke Nafuzi pecah telur Pahang ni, memberi kekalahan pertama kepada Pahang, kepada anak-anak buah Fandi Ahmad? Mampu ke Nafuzi melakukannya Aku rasa sebab macam aku nak cakap sebelum ni, Darul Makmur berbeza. So aku rasa Pahang akan berjaya lah untuk perlawanan menentang Kedah, sama ada seri ataupun menang lah. Aku rasa kalau seri pun adalah satu kejayaan lah untuk pasukan Pahang, sebab tahun ni baru kita tengok Pahang meningkat naik kan. Dah 2-3 season sebelum ni kita jarang lah sebut pasal Pahang kan. But this season Pahang nampak lain bawah Fandi Ahmad ni. So aku rasa
advantage memang kepada Pahang lah untuk ketika bertemu dengan Kedah ni. Okey, menarik. Kau rasa kau pula feel antara Pahang dengan Kedah ni, kalau kau perlu pilih siapa yang akan balik dengan tiga mata, Nafuzi ataupun Fandi Ahmad? Saya ni Pahang boleh dapat lah 3 mata sebenarnya. Sebab macam Kedah pun dia macam still tak nampak convincing lah. They try to reach one level yang try to be consistent, but they're still not reaching it. And playing away against Pahang is quite solid group kan. So I mean team, saya Pahang boleh dapat 3 mata untuk this game lah. Menarik. Okey, satu lagi perlawanan yang kita nak beri perhatian sebenarnya, Kuching melawan PDRM. PDRM yang kita semua setuju lah setakat 5 perlawanan ini the surprise package of the season kan. So ke stadium negeri Petrajaya, Azim, kau rasa kalau PDRM menang ni, dia akan dia bakal merebut tempat keempat Selangor. So sekarang di tempat ke-6, dia akan pergi ke tempat keempat lah kalau dengan 10 mata. Kau rasa Azim, Kuching akan terus terkulai layu sekali lagi di stadium negeri di tangan PDRM? Okey, terus terang saya cakap pasukan Kuching kalau maksimum pun dia boleh seri sajalah untuk bertemu dengan PDRM ni lah, sebab PDRM ni pasukan yang dalam momentum terbaik juga. So pernah mengalahkan Kedah. So keyakinan pun mungkin Kuching kalau dia tidak kalah lawan Kedah hari itu, mungkin adalah keyakinan, tapi oleh kerana dah asyik kalah 3 perlawanan berturut-turut, so dari sini kita nampak keyakinan itu ada malap sikit. So untuk mengelakkan untuk mengelakkan daripada terkulai awal, so kena elakkan PDRM skor awal lah. Lagipun PDRM ni ada 2 pemain kebangsaan pemain Myanmar, Kiao Min Oh dan Marcus McCauley, pemain Liberia yang baru balik dari perlawanan antarabangsa. So Kuching tak ada semua tu. Main kelayakan African Nation Cup ke Zim? The Liberian guy. Liberia kelayakan untuk kelayakan untuk perlawanan persahabatan tu sebenarnya. Perlawanan persahabatan sebenarnya. Awal siap main Liberia. Ya, tapi dia masuk substitute lah. Ya, so saya rasa advantage kepada PDRM, tapi Kuching boleh seri untuk game ni. Ya. Okay, Lapan, takkan kita tak ulas Pan, walaupun kau request untuk kita tak cerita pasal perlawanan ni kan. Kita kena request Lapan for all time sake Pan. Klang Valley Derby, Afan. KL melawan Selangor di Stadium Ceras. Come on. Apa peluang Selangor Pan? Takkan masa merajuk kot. Aku berada di stadium masa lawan Johor itu. So 90 minit aku rasa berdiri tau, sebab tak ada seat. Penuh. Stadium penuh. Aku rasa peminat telah memberikan segalanya lah kepada Selangor. So aku rasa bermain dengan sangat baik, bukan sangat baik lah, bermain dengan baik di separuh masa pertama tu, tapi separuh masa kedua tu lepas concede the first goal tu, Allah, aku rasa macam semuanya hilang kawalan lah, semuanya cacah merebah lah. Untuk peluang di Kuala Lumpur, di Stadium Ceras, aku rasa sebenarnya Selangor lebih, atau kata dia better team dan KL. Sebab KL pun belum mencatat sebarang kemenangan kalau tak silap aku kan. And dia walaupun dia kurang 1 game sebab game dengan Negeri Sembilan postpone. So aku rasa memang advantage dia kepada pasukan Selangor lah. Dengan Faizal Halim lagi dah menjadikan gol di pasukan kebangsaan, so aku rasa memang akan ada sedikit keyakinan lah di bahagian serangan. So aku rasa advantage lebih kepada pasukan Selangor untuk mendapatkan 3 mata di Kuala Lumpur. Walaupun ini kita tahu Klang Valley Derby kan, tapi setakat ini aku belum nampak lah pasukan KL yang betul-betul baik seperti 2 season sebelum ni. Itu yang aku nampak lah. Perlawanan lain yang melengkapkan barisan perlawanan untuk match day 6 hujung minggu ini adalah
pasukan anak-anak buah Lim Tiong Kim akan bertandang ke Stadium Bandaraya esok untuk melawan Penang. East Coast Derby esok ya, Terengganu melawan Kelantan United di KT di Kuala Terengganu, dan terakhir sekali perlawanan ke-6 adalah di antara Negeri Sembilan melawan Kelantan, Kelantan FC di Star of Paroi lah. So berikut adalah perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung esok. So seperti biasa, saranan kami kepada semua pendengar di luar sana, pilihlah, berilah sokongan kepada pasukan masing-masing. Semua perlawanan ada di Astro, ada yang ada di TV RTM. Bagilah tengok, tengoklah kan. Memang game tu sebenarnya berkualiti kan. Pemain-pemain yang kita sokong for the past 10 days di international break pasukan kebangsaan tu ada di bermain di Padang untuk Matchday 6 ni lah. Berilah sokongan kepada pasukan masing-masing, turunlah ke stadium mana yang berpeluang berkesempatan itu. Okey, aku rasa itu saja untuk bahagian ketiga, dan kita akan ke bahagian keempat. Bahagian keempat untuk episod seterusnya, bahagian keempat kita akan ke segmen Harimau Watch pula ya. Terima kasih. Selamat datang, selamat kembali kepada para pendengar sekalian. Aku just nak bagi reminder lagi, podcast kami ini boleh didengar di Spotify, di YouTube dan juga di Apple Podcast. Boleh cari nama podcast Bola Lagi dan boleh follow, like, dan kalau di Apple Podcast boleh tinggalkan komen kalau ada berkenaan dengan kami, persembahan kami. Aku hargailah para pendengar yang mendengar untuk setakat ini dan memberi sokongan kepada kami setakat ini. Okey, untuk segmen seterusnya, untuk bahagian keempat, segmen Harimau Watch, segmen yang kami akan membincangkan berkenaan dengan pasukan kebangsaan lah. Kita akan memberi fokus kepada pemain ataupun mungkin bahagian tertentu lah berkenaan dengan pasukan kebangsaan. Kali ini selepas Harimau Watch yang kita mulakan beberapa episod lepas, kita memberi fokus kepada pemain baru. Kali ini kita memberikan fokus kepada pemain yang lebih established lah, iaitu Faizal Halim, FH7. Okay. Kenapa kami memilih untuk memberi fokus kepada beliau adalah ialah persembahan beliau dua perlawanan lepas ni menariklah. Dia mengekalkan prestasi tinggi beliau bersama Selangor, mengekalkan prestasi tinggi daripada AFF tempoh hari. So Azim lah, kita start dengan kau Azim. Kau dah unmute pun mic kau dah ready kan. Pada pendapat engkau, setuju tak kalau aku katakan Faizal Halim adalah pemain penyerang, bukan striker lah, pemain forward terbaik pasukan kebangsaan setakat ini? Ya, saya setuju dengan kenyataan anda. Sebab kita dapat lihat ya, beliau biasanya main di sebelah kiri, tapi oleh kerana ada Akia Rashid main di sebelah kiri, so Arif Aiman tak ada untuk selection kali ini, dia main sebelah kanan. So kita nampak ya, Faizal Halim ni pemain yang sedia untuk dipanggil bila-bila masa dan bermain di mana-mana saja. Dan beliau pemain yang kita dapat lihat ya, memberikan yang terbaik ya. Kita nampak work rate beliau tinggi, teamwork beliau tinggi, leadership beliau tinggi. Tapi kali ini dia tak di-play sebagai kapten lah. Dion Kul yang di-play sebagai kapten. So beliau pemain yang begitu bersemangat. Cuma ialah yang saya nampak Faizal Halim punya kelemahan satu saja ya. Dia memberikan segalanya, larian yang terlampau banyak dia dalam padang sampai minit ke 75-80 tu beliau dah tak berapa boleh lagi dah. Sebenarnya beliau tak perlu berlari banyak sangat sebenarnya. Kalau boleh beliau melakukan larian-larian yang bijak dan larian-larian yang memadai saja. Sebab kita perlukan tenaga untuk bola sepak 90 minit ya, bukannya 75 minit ya. Kalau kita jumpa pasukan yang berstamina kuda, berstamina tinggi seperti pasukan Korea, pasukan Jepun, pasukan Australia, kalau pemain mudah penatan, maka mudah juga berlaku kesilapan. So Faizal Halim, saya memuji beliau bukan kerana beliau superstar ke apa ke. Beliau juga seorang pemain yang merendah diri dan kita tengok ya cara beliau ditemu ramah oleh wartawan dan media. Saya tak pernah melihat beliau bercakap kasar dan juga merendahkan mana-mana pihak. Beliau sentiasa memberi komen yang terbaik,
memberi komen yang membina untuk pasukan negara, untuk diri sendiri dan juga kelab. Ini pendapat saya lah. Nampaklah professionalism Faizal Halim. Walaupun sebelum ni ada nakal sikit jugalah. Tapi sekarang kita nampak beliau betul-betul matang lah. Okay, menarik. Afan, kalau untuk someone yang watching Selangor week in week out kan, tengok video training lah apa semua everything Afan. Kalau okay lah, banyak dah kita cerita pasal positif apa yang terrornya Faizal Halim, apa yang bagusnya Faizal Halim kan. If there's anything yang Faizal Halim perlu lakukan to elevate himself into next level kan, nak bagikan dia sebagai pemain yang lebih berkualiti tinggi kan, apa yang kau rasa Faizal Halim boleh improve kan? Aku rasa lagi segi stamina lah macam Azim cakap tadi. Sebab kalau kita tengok statistically, dia so far 5 game yang main Selangor, dia tak main 90 minit. So itu aku rasa ada satu benda yang perlu dia tengok dan tekankan. Dan ada explanation ke Pan pasal tu? Aku wondering enggak by minit 65 confirm Tachio bawa dia keluar. Betul. Aku pun tak sure. Tak ada tak ada orang discuss, tak ada explanation. Aku tak pernah baca dengar lagi lah explanation on that. Tapi memang aku tengok 5 game ni agak sebenarnya mengejutkan bagi aku, sebab kalau kita tengok dekat pasukan kebangsaan dia macam stay je kan. Aku ingat lu macam first 2 games dia maybe tak, tapi apparently tu setiap game macam tu. Setuju. So memang nampak lah belum mungkin fitness ataupun mungkin Selangor, sebab kita tengok 3 game awal tu dia punya match dia dekat-dekat kan. So mungkin nak simpan, nak rotate player. Mungkin Selangor cuba lindung dia jugalah. Pemain bernilai kan, melindungi beliau lah. Macam Arif Rahman dilindungi oleh JTT, saya rasa Faizal Halim pun dilindungi oleh pasukan Selangor lah. Betul lah, tapi cuma sepatutnya kalau dia tahu dia kena bermain dalam tempo yang lebih singkat, impact dia kena lebih cepat lah kan. Tapi so far dia belum jadikan gol lah untuk pasukan Selangor. So aku rasa dia kena beef up on dia punya fitness dengan dia punya accuracy lah, supaya dia lebih maju lah ataupun lebih baik lah. Dan seterusnya memang selayak-layaknya berada di pasukan kebangsaan lah. Itu aku punya pendapat lah. Okay, Phil, kalau kita sambung daripada apa yang Apan cakap tadi, selayak-layaknya berada di pasukan kebangsaan kan. Kalau tadi kau sebut Brandon Gunn is the first name to be on Kim Pan-gon punya team sheet kan. Is Faizal Halim the second name to be on the team sheet? Definitely lah, based on his current form with Harum Malaya kan. So macam berkata Azim, nampak lagi sekarang terselah lah leadership. I mean, without Amben pun he's still a leader lah among the players lah. I'm sure dalam dressing room he's one of the key figure kan. So big personality. So besides the game yang kita tahu Faizal ni agak outstanding lah, nampak different level from the rest. Quality lain tu pun nampaknya semakin developing lah dalam Faizal. So it's only getting better for him kan. Sekarang umur apa Faizal? 20, 27? 26? 25. See 25. So yeah, about to hit the peak of prime career kan, 27, 25, 27. So things only get better. So just harap he keep himself firm on the ground, being humble, work hard, and insyaAllah things will only be good for Faizal Halim. And of course kita fans Malaysia pun memang harap dia do well kan. So it's only can bring benefit to Harum Malaya. Just that kalau orang cakap pasal Faizal Halim, mesti orang akan try nak get Arif Aiman into the picture kan. Personally seeing both players, rasa Arif Aiman impact di JDT tu dia tak translate actually sebanyak apa yang di JDT ke dalam Harum Malaya. So contoh lah, I mean simple observation, di JDT dia berani nak bawa masuk box, then buat cut. So but then dekat Harum Malaya it seems that dia agak teragak-agak kan. Maybe tak tahulah international football kan. Kalau dia bawa ke byline, dia cut pergi right back. So tak nampak banyak yang Aiman yang JDT punya version into Harum Malaya lah. Okay, cerita Aiman pula. Sorry. Okay. So basically we all agree lah, kalau membawa cabaran pasukan kebangsaan ke ujian paling penting generasi kita ni ke Asia Cup tahun depan tu, kita perlukan Faizal Halim pada prestasi tertinggi lah kan, dengan
keupayaan yang beliau ada tu kita perlu pastikan beliau dalam perfect condition lah kalau kita nak memberi cabaran yang bermakna lah di Asia Cup. Okay, so untuk Harimau Watch kali ini fokus kami kepada Faizal Halim dan tadi itulah kami share lah masing-masing antara kami share kenapa dia sangat penting, pivotal lah dalam pasukan kebangsaan. Maka dengan itu mencari macam mana? Dia produk betul. Pencari Ramli. Betul. Manchester. Dia pergi Manchester kan, Carrington kan. Old Trafford. Manchester. Betul dia mencari Ramli. Okay, so kita akan cuba teruskan lah untuk episod Harimau Watch akan datang. Kita akan tengok, kita akan explore lagi lah pemain-pemain lain yang boleh kita beri fokuskan lah untuk membawa cabaran kita ke Piala Asia 2024. Maka itu saja untuk bahagian keempat. Kita akan kembali selepas ini untuk penutup episod kali ini. Terima kasih. Okay, kembali kita ke ruangan terakhir, segmen penutup before kita mengakhiri episod kali ini. Aku rasa kita ada beberapa minit je lagi untuk kita, seperti biasa kita tinggalkan dengan pesanan-pesanan kepada pendengar. Azim, kita mula dengan kau Azim. Kau sentiasa bersedia lah rupa kau Azim untuk memberi input. Always ready to give input. Okay Azim, apa Azim ada pesanan-pesanan kau kepada para pendengar kita untuk kali ini sebelum kita tutup tirai ni? Okey, pesanan saya kepada semua peminat, kita terus sokong pasukan masing-masing ya, dan jangan tinggalkan pasukan anda bersendirian kerana pasukan anda memerlukan anda, lagi-lagi pasukan yang berada di tangga terbawah ya. Di tangga teratas tu boleh relax lah. Di tangga terbawah tu bagilah kita sokongan yang lebih banyak. Okey. So sambil-sambil itu jangan tinggalkan puasa anda. Terima kasih. Kau pula Phil, do you have anything selain daripada jangan tinggalkan puasa Phil? Kita dah lepas international break again. Rasanya kita berulang kot pesan ni. Kita sokong the same set of players kat Harum Melaya, and this set of players are playing week in week out with the respective team, so go to stadium kalau dapat kan, mampu, and support them because these players are our harapan kan. So kata apa tengok kat TV kan. So teruskan sokongan bola sepak and selamat menyambut berpuasa dan beribadat. Kau Pan, orang terakhir untuk memberi pesanan-pesanan kepada pendengar. Aku nak echo juga Phil dengan Azim tadi. Teruskan sokongan anda kepada pasukan-pasukan yang anda minati. Tak kisahlah pasukan anda baru kalah ke, baru menang ke, teruskan sokongan anda. Selain daripada itu, untuk pemain-pemain kebangsaan yang bermain di luar negara kan, kita patut juga tengok diorang punya prestasi, so that ia sekaligus memberi banyak option lah kepada pasukan kebangsaan kita nanti kan, untuk persediaan ke Piala Asia ni, macam Safawi, Dion Kos, Luman Hakim. Safawi tak ada call up kan? So those set of player tu kita patut beri tumpuan juga supaya kita ada banyak option lah untuk kita bersedia ke Piala Asia nanti. Menarik. So yalah, kita punya semangat podcast ni lah memang kita konsisten lah kat pasukan kebangsaan, perlu sokongan, memberi sokongan kepada pasukan kebangsaan. Okay, I think with that we can wrap this week. Terima kasih kepada para pendengar yang mendengar sampai ke takat ini. Teruskan sokongan kepada kami. Saya nak kena minta maaf juga kalau ada yang tertunggu-tunggu keluar since for the past 2 weeks kan. Masalah teknikal sikit lah. Kita dah rekod hari tu tapi ada masalah sikit, so tak boleh keluar. So nasib baiklah Pan kita miss out kalau kita pun tak buat review dah perlawanan JDT dengan Selangor. Other than that, terima kasih semua kerana mendengar dan teruskan sokongan kepada kami. Aku akhiri episod kali ini dengan pesanan bola sepak kita, wajah kita. Terima kasih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita.